Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum boleh. Assalamualaikum. Cuba. Assalamualaikum Ya ahlal diyar. Minal mu'minin. Itu yang paling ringkas lah. Ada lagi tambah-tambahnya. Yang boleh tuan baca yang dalam buku ni. Kemudian kita pergi menuju ke majlis selawat. Bila kita solat fardu, solat sunat, lepas kita selesai solat fardu, solat sunat, kita sampaikan salam pada Nabi SAW dekat mana-mana pun. Dekat mana-mana pun tempat kita solat. Kalau kita dapat masuk dalam, masuk dalam. Kalau kita kat luar pun, kita sampaikan salam pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jalan perlahan. Hari ini aktiviti ziarah lawat Masjid Nabi. Rajin bekerja sini. Kursi ni banyak di sini untuk yang tidak mampu solat berdiri. Ini toilet perempuan. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Khairun Niza. Dia kena ke bawah tanah. Tempat ataupun kawasan yang dibentuk. Biar ni kawasan. Kalau ahlal kubur bukannya salah, tapi yang lebih manis Ya ahlal dia kita sebut dalam minal Melayu, mu'minin. salam sejahtera atas kami. Salam sejahtera atas Assalamualaikum kami. wahai penghuni batik dari kalangan yang beriman. Melayu ni. Taman ni, Raudah tu taman. Dia sesuai untuk perempuan ke lelaki nama Raudah? Raudah ni. Kalau lelaki nama Riyad. Oh Riyad. Kalau perempuan Raudah. Raudatul Jannah. Raudah Jannah. Taklah. Ikutlah nama. Boleh nak bagi. Cucu sulung On the way ya. Ha. Cucu sulung. Dah ada janji nak. Sayyidina Umar bin Al-Khattab barulah diwafatkan. Bila wafat, Sayyidatina Aisyah duduk lagi rumah tu tapi dibina dinding. Tirai. Dinding lah yang memisahkan antara makam dengan rumah. Dan bila Sayyidatina Aisyah wafat, dibagikan di Baqi'. Kita sampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rahmatullah. Dan kita sampaikan salam juga kepada Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Umar bin Al-Khattab. Ya Umar bin Al-Khattab. Sampaikan salam ni kerana kedua ni adalah sahabat. Maksudnya ada budak-budak pun ramai yang meninggal. Jadi dia akan bawa. Kadang-kadang dia bawa naik ni. Ni apa nama ni? Bagi. Kadang-kadang orang je. Orang ramai-ramai. Usung. Kita jalan, berlari pun kadang tak dapat kejar. Orang yang pikul tu Oh, pagi tu pikul kan? Pikul sekali. Tak ada kejar. Kalau tak esok lusa kita masuk. Yang lelaki kena ambil masa tu duduk dalam. Nabi kata ada 3 syurga dekat Madinah ni. Bukan Nabi kata ada 3 syurga, tapi Nabi sebut pasal syurga ada 3. Yang pertama, Raudah. Bainal baiti wa mimbari Raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman syurga. Yang kedua, Jannatul Baqi'. Orang yang meninggal di Baqi' ni disebut Baqi' ni seperti syurga. Antara yang awal dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ketiga, Bukit Uhud. Oh, Uhud. Jabal Uhud, Jabalun min Jibalil Jannah. Boleh ke kita berdoa nak meninggal sini? Boleh. Nabi ada sebut kan tentang galakan minta supaya meninggal di sini. Meninggal di sini. Kalau tidak menjadi kesalahan, boleh kita minta untuk meninggal di sini. Atuk saya ada
kat sini. Tu. Kat sini pada di antara rumahku dan mimbarku. Jadi ulama ada juga bincang bagaimana sebenarnya kawasan Raudah. Jadi yang kita pergi biasa ni yang disepakatilah. Tapi ada juga pendapat di kalangan ulama yang menyatakan seluruh kawasan Masjid Nabawi ni adalah Raudah. Kerana apa? Kerana ada rumah baginda Nabi Muhammad SAW dengan Safiyah di sebelah belakang bawah. Maksudnya tempat solat muslimat. Rumah Nabi Muhammad SAW dengan isteri Nabi yang lain. Adakah rumah tu merujuk kepada rumah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah ataupun rumah Nabi dengan isteri-isteri yang lain, kan? Jadi ringkasnya tak apa kita masuk, tapi seluruh kawasan ni kawasan yang hebat, kawasan yang mulia, kan? Ada dapat permit, tapi tu yang Nabi Muhammad SAW masuk dalam peristiwa hijrah. Bila Nabi Muhammad SAW sampai daripada Quba, Nabi singgah dulu di Quba, kan? Nabi singgah ke Quba, Nabi berjalan kaki menuju ke Masjid Nabawi ni. Bila sampai ke sini, Nabi lalu satu jalan. Sebelum Nabi lalu satu jalan, Nabi lalu ikut lembah Wada. Kita kata qala al-badru alaina min thaniyatil wada, kan? Telah terbit bulan pada kami. Sebab orang-orang di Madinah waktu itu mereka menanti-nanti kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nampak je wajah Nabi Muhammad SAW datang, Nabi, orang Madinah kata terbit bulan pada kami. Kerana Nabi datang ni bercahaya. Sebab tu Madinah ni disebut sebagai Madinah Warah. Madinah ni artinya bandar Al-Munawwarah yang bercahaya. Bercahayanya Madinah ni kerana adanya baginda Nabi Muhammad SAW datang membawa cahaya menerangi seluruh bumi Madinah ini. Masya-Allah. Dan kat mana Babu Salam tu? Di setentang dengan pintu Babu Salam. Inilah laluan Nabi Muhammad SAW datang tu, antara bangunan tu. Antara bangunan tu Nabi lalu terus sampai ke masjid. Bila sampai je Nabi Muhammad SAW di sini, di kawasan ini, ramai orang nak tarik unta Nabi Muhammad SAW supaya singgah kat rumah ni. Kan, nak memang datang rumah saya kan. Nabi kata biarkan unta ni berjalan, dia akan berhenti di tempat yang dia akan berhenti. Lalu dia berhenti di tanah milik penduduk Madinah ni, dan Nabi beli dengan harga 2 dirham. Nabi beli dengan harga 2 dirham. Tanah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Imam Sallam Abu Ayyub Al-Ansari. Inilah jarak saing. Dari sini ke ujung tu. Ini jarak saing satu pusingan. Itu jalan-jalan lah. Selalu saya sebut dalam kursus saya, sebelum datang bukan jogging, jalan kaki. Ini praktis jalan kaki. Satu hari kalau kita datang umrah, paling kurang kita akan berjalan 10 km. Kita dosa dia tak ada ke macam mana? Kita dosa kita memang banyak, tapi Allah Ta'ala uji. Bukan Allah Ta'ala nak tengok siapa yang sakit, siapa yang sihat. Allah Ta'ala uji siapa yang betul-betul bergantung pada dia. Kalau sihat syukur, kalau sakit sabar, cari jalan, kan? Cari jalan untuk sembuh tu, cari ubat, cari ubat. Cari ubat. Itu semua ujian, kan? Ujian. Ujian tu bukan hanya kerana berdosa. Nabi kata tidak ada manusia yang lebih hebat diuji melainkan para nabi dan rasul. Dan akulah yang paling hebat diuji di kalangan mereka. Nabi yang paling hebat diuji. Padahal Nabi tidak pernah berdosa. Maksum, kan? Jangan kita stres-stres, ya. Macam semalam kan, kita lambat masuk bilik. Ini sebab apa dosa kita? Memang kita banyak dosa. Memang kita banyak dosa. Gambar Raudah tu. Gambar Raudah yang ada tempat yang macam mihrab tu, Yang pintu tu mimbar. Yang pintu tu mimbar. Pintu kayu yang macam flat. Yalah kita pergi tutup. Boleh. Sementara nak rehat. Longgar-longgarkan yang ketat. Mihrab.
Nabi Muhammad SAW solat kat sini. Bila Nabi Muhammad SAW jadi imam dekat Masjid Nabawi, Nabi solat kat sini. Kalau perempuan dapat masuk sampai sini, pergilah dekat dengan mihrab. Dekat dengan mihrab ni, gani mimbar. Mimbar ni Nabi Muhammad SAW naik. Asalnya tak ada mimbar. Satu hari Nabi Muhammad SAW bila orang Madinah, orang Ansar, dia berkata orang ramai ni tak nampak. Kalau Nabi berdiri tak nampak. Boleh tak kalau kami nak bina satu bangunan supaya Tuhan boleh duduk dekat atasnya, biri kat atas ni supaya orang boleh nampak. Nabi pun silakan. Kemudian Nabi pun bila dah siap, Nabi pun panjat di kawasan ni lah. Bila Nabi panjat, sahabat-sahabat dengar ada orang menangis. Dia tengok siapa yang menangis, tak jumpa. Siapa yang menangis tak jumpa. Kemudian bila tengok sahabat-sahabat semua resah, Nabi turun daripada mimbar. Nabi usap. Ada sepohon pokok kan. Nabi usap. Kemudian Nabi tanya, tahu tak kamu siapa yang menangis? Kan? Yang menangis tu ialah sepohon pokok kurma. Pokok kurma ni masa Nabi Muhammad SAW diri, Nabi sandar pada pokok kurma ni. Tapi bila Nabi Muhammad SAW dah naik ke mimbar, pohon kurma ni menangis. Sebab apa? Sebab dia tak dapat lagi berkhidmat pada Nabi Muhammad SAW. Berdekatan dengan mimbar ni ada pohon, namanya tiang tu dia panggil tiang kurma. Ada lagi? Tiang tamar. Ada lagi? Tiangnya sajalah. Pohonnya dah tak ada. Mama. Allah Ta'ala sebut wa dhalla alaihimul ghamam. Wa dhalla alaihimul ghamam. Allah Ta'ala payungi mereka dengan ghamam. Ghamam ni artinya awan. Masjid awan. Kerana bila Nabi Muhammad SAW nak menunaikan solat sunat istisqa, minta hujan, Nabi Muhammad SAW juga solat Aidil Adha dekat sini. Sunat bagi kita, solat sunat Aidil Adha ni kita buat kat kawasan lapang. Jadi Nabi keluar daripada masjid, pergi ke sini. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat dinaungi awan. Berjalan, awan tu bergerak memayungi Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Dan lalu Nabi Muhammad SAW menunaikan solat di sini. Lalu Nabi, tempat ni dinamakan Masjid Al-Ghamamah. Dia tak buka untuk solat. Kalau dulu Masjid Al-Ghamamah ni jauh daripada masjid. Di tengah-tengah ni banyak rumah belaka semua. Tapi sekarang ni Masjid Al-Ghamamah ni jadi yang paling dekat dengan masjid. Sebab tu dah tak adalah orang solat kat sini. Cuma buat untuk lawatan je lah kan? Buat untuk lawatan. Dulu berbukit bukau ke sini atau kata? Dulu kawasan perumahan. Di tepi-tepi ni memang kawasan bukit. Tapi dia tak buka. Oh ni. Abu Bakar. Oh. Abu Bakar. Yang ni. Abu Bakar kan. Di belakang Masjid Ali. Yang ni besar tu ni. Mbak. Yang belakang tu ada itu adalah Masjid Ali. Nampak ni. Oh, ada pintu banyak ni. hiasan, tu ada chandelier tu apa semua kan. Bagus lah. Ni. Nabi lalu. Maknanya dari situ, dari sana. Naik unta. Dari sana. Jadi macam kami ni nak pergi semayang. Bagus Kita salam. tak boleh masuk, ni orang lelaki je boleh. Oh, okey. Ini adalah Kenapa tak boleh? sepadan Sebab sebab imam. Orang lelaki. Kita tak boleh semayang Kawasan- depan daripada kawasan ni solat sebab orang lelaki je imam di sini. Tu yang tu sampai sana tu. terus sampai Nabi lalu. Kat sinilah orang-orang Madinah bersorak. Masa menantikan kedatangan hari pertama sampai lah. Yang diorang kata tala'al badru alaina. Demo panjat bukit, panjat rumah, nak tengok macam mana rupa Nabi. Maksudnya di sini semua bukit-bukit lah ni. Sini kawasan bukit, rumah. Nak masuk ke mana? Jom kita kat sana. Ini saya nak tunjuk je. Itu kat situ tu yang pokok tu. Pokok banyak-banyak tu. Itu namanya Sakifah Bani Sa'idah. Oh, situ. Itu Sakifah Bani Sa'idah.
Dia macam taman. Taman kan? Ha? Taman. Ha. Taman tu sebenarnya asalnya tempat tu dinamakan Sakifah Bani Sa'idah. Tempat sahabat-sahabat kumpul bila wafat Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat-sahabat yang utama pergi ke situ. Kat situ dia melantik, dia membincang, lantik pengganti Nabi Muhammad SAW. Ada 3 nama dicadangkan untuk ganti Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bila dia berbincang sepakat, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah pertama. Dekat situ juga yang Sayyidina Umar kata, siapa-siapa kata Nabi Muhammad SAW wafat, aku penggal kepala dia. Kan? Siapa-siapa kata Nabi Muhammad SAW wafat, aku penggal kepala dia. Sebab sayang daripada Nabi Muhammad SAW. Dia tak boleh terima bila orang kata Nabi Muhammad SAW, aku penggal kepala dia. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar yang tenangkan. Kalau kamu menyembah Muhammad, Muhammad telah pergi. Tapi kalau kamu menyembah Allah, Allah kekal dan abadi. Sayyidina Abu Bakar kata kan. Dalam buku itu ada. Boleh kita berjalan. Baginda berjalan dari sana ke Babu Salam. Pintu Babu Salam yang ada lampu chandelier. Tapi hari ni kita tak boleh lah lalu situ. Tak ada. Terima kasih like, share dan subscribe.